سلام الله عليك يا أكمل خلق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya mukadimahkan tazkirah ataupun perbincangan kita pada malam ni bicarakan isu-isu panas ataupun isu-isu viral mengenai pengurusan pusaka dengan satu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak ada kena-mengena dalam perbincangan kita pada malam ni, sebagai iktibar kepada kita beberapa ayat daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Dan berkatalah orang-orang yang berada dalam neraka, iaitu ahli neraka, li khazanati jahannam, kepada penjaga jahannam, penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, serulah Tuhan kalian, ataupun bagi tahu kepada Tuhan kalian, yukhaffif anna yawman minal azab, tolonglah ringankan ke atas kami sehari daripada azab yang sedang kami rasai sekarang. Ayat ni diminta oleh ahli neraka kepada penjaga neraka. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apakah jawapan yang diberikan oleh khazanati jahannam tadi? Dia kata apa? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Maka kata dia, tidakkah datang kepada kamu pesuruh-pesuruh kamu dengan bukti-bukti yang nyata? Qalu, maka jawablah ahli neraka, bala, bahkan datang sungguh orang yang bagi peringatan kepada kami, datang. Wa ma du'aul, maka jawab malaikat, qalu fad'u, maka jawab malaikat, fad'u, maka kamu serulah. Wa ma du'aul kafirina illa fi dalal, dan tidaklah seruan orang-orang kafir ahli neraka ni waktu mereka menyeru minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta tolong kepada penjaga neraka untuk ringankan azab yang dikenakan kepada mereka, maka masya-Allah tabarakallah tuan-tuan, akhirnya kata para malaikat, wa ma du'aul kafirina illa fi dalal, tidaklah panggilan seruan daripada orang kafir merintih, menyeru, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah ampunkan, untuk Allah ringankan azab walaupun sehari, maka tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu mukadimah kita pada malam ni. Kita nak bicarakan isu-isu yang semasa yang boleh kita bahaskan tentang faraid, itu bidang sedikitlah kemahiran yang hamba ada. Dan pada malam ni, kalau 2 hari lepas kita buat live dan kita iklankan wakafan kepada Masjid Qaryah Baluk, Masjid Qaryah kampung saya. Qaryah tu kampung lah, Masjid Qaryah Baluk, Kuantan Pahang, Darul Ma'mur. Saya tak tahu berapa jumlah kutipan terkini. Terima kasih kepada yang menyumbang. Dan insya-Allah pada malam ni kita buka peluang kepada tuan-tuan. Saya iklan di samping saya membuat kuliah pada malam ni secara live, dan juga saya nak kempen kepada tuan-tuan, nak kompang-kompangkan kepada tuan-tuan untuk menyumbang kepada madrasah yang diasaskan Al-Fadhil Ustaz Arman di Sungkai sana nun, Madrasah Al-Iman, nak buat surau. Kalau sana masjid, ni surau. Dua-dua ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kelebihan kepada kita yang besar. Kalau kita berwakaf, walaupun seposen kita beri, insya-Allah akan dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. Jadi saya harap nombor satunya pada malam ni lah, tolong like, tak like pun tak apa, tolong share video ni. Tolong share video ni. Mungkin tuan-tuan sibuk nak buka puasa, mungkin sibuk nak tengok TV berita, mungkin sibuk nak layan isteri, layan suami, layan anak-anak.
Mungkin tuan-tuan nak tengok video ni kemudian, share dulu. Moga-moga yang mendengar lebih memahami daripada kita, insya-Allah. Dan mungkin yang mendengar tu dia dalam keadaan perlu kepada pertolongan dan maklumat untuk kita sampaikan atau untuk dia tahu untuk menyelesaikan masalah mereka. Maka hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau perasan petang tadi saya ada share, selepas asar tadi saya ada share satu kiraan tentang pengurusan pusaka. Satu kiraan kira-kira tentang kematian, 3 lapis kematian. 3 lapis kematian maksudnya berlaku 3 kematian dalam satu keluarga tersebut, iaitu keluarga Encik Johan. Mula-mula mati Encik Johan, kemudian mati isteri dia, kemudian mati ibu dia. 3 kali kematian. Kenapa kita buat pengiraan disebut 3 kali kematian? Sebab maksudnya keluarga Johan belum menyelesaikan urusan Encik Johan ni sebelum mati orang yang kedua. Maknanya mereka melengah-lengahkan pembahagian pusaka sehingga berlaku kematian beberapa orang ahli waris. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di sana saya telah buat pengiraan. Saya dah tunjuk kepada sahabat-sahabat cara mengira. Itu antara basically untuk dalam pengiraan faraid. Mungkin kita ada kalkulator faraid, tapi saya tak apa suka pakai kalkulator tu. Kita kira sendiri untuk kita memerah keringat kita sekejap, untuk tengok dan mengasah sedikit kemahiran yang ada ni. Kita nak asah ataupun kita nak bagi tajam lagi, maka kita buat exercise. Salah satunya pengiraan daripada soalan-soalan yang diterima ataupun soalan-soalan yang muncul, untuk kita cuba bahaskan dan cuba kita berikan penerangan kepada sahabat-sahabat dalam pengiraan kepada kita. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Saya share tersebut, saya nak katakan bahawa tolong jangan melengah-lengahkan pembahagian pusaka. Bila kita lengah-lengahkan pembahagian pusaka, akan berlaku bebanan yang besar. Antara beban yang besar sekali lah berlakunya pertambahan ahli waris. Itu akan berlaku. Kalau tuan tengok tadi, tak semena-menanya mak kepada isteri Johan dapat juga. Tak semena-mena orang yang sepatutnya tak dapat jadi dapat. Sebab apa? Berlakunya kematian. Kemudian lepas seorang ni mati, dia ada waris dia. Kemudian salah seorang daripada waris itu pula mati, dan mereka ada waris pula yang tertentu. Maka itu kita sebut tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian sebagai berlakunya pertambahan ahli waris. Yang tu tuan-tuan boleh tengok dalam posting saya petang tadi sekitar pukul 6 ataupun pukul 5 lebih tadi. Saya ada post satu soalan tentang 3 kematian. Sahabat-sahabat kita banyak lagi. Kalau tuan-tuan tanya Al-Fadhil Ustaz Khusairi, Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Wan Abdul Halim, mereka lagi ramai, lagi banyak pengiraan sampai berbelah-belah orang mati. Bayangkan tuan-tuan macam Allah SWT, saya pernah buat pengiraan sampai 13 orang kematian. 13 kematian, seluruhnya 20 kematian. Tapi kalau setakat 13 tu pun saya terpaksa menyambung kertas A4 tu dengan beberapa kali sambungan. Terpaksa pakai stapler. Nak tengok macam mana gaya pengiraan kematian yang berlapis-lapis ni. Saya sempat mengira sehingga 12 lapis ataupun 13 lapis. Kek lapis Sarawak ni bukan senang, tuan-tuan, susah. Saya ambil masa dekat 3 jam saya buat benda tu. Sebab warisnya cukup ramai, sampai per pembahagian saja mencecah puluhan ribu pembahagian. Bukan hartanya. Kalau harta tu banyak, kita puas hati kira. Saya tak minta upah pun. Cumanya nak sebut, kalau harta tu banyak dengan jumlah bahagiannya besar, tak ada masalah. Masalahnya, harta adalah sikit, pembahagiannya besar. Kadang-kadang negatif. Kadang-kadang tak dapat apa, 2-3%. Buat apa kita kira letih-letih. Cuma terpaksa kita kira. Sebab apa? Orang sudah bertanya. Cuma hamba tak sempat nak selesaikan 20 kematian tersebut sebab asyik diganggu oleh si penanya tu. Ganggu macam mana? Lepas kita tengah kira, tengah-tengah syok kira ni, dia kata, Ustaz, sila ahli waris. Ada lagi pula ada ahli waris. Dia bertambah saja ahli waris. Bila bertambah ahli waris, tuan-tuan, kita kena alter balik daripada awal. Kita kena buat jalan cerita balik. Orang tak faham yang ni. Orang faham, tanya soalan, dapat jawab, hai-hai, bye-bye. Sedangkan kita ni mikir macam mana nak cuba jawab. Itu antara yang kami hadapilah. Ustaz Khusairi hadapi yang sama, Ustaz Tirmizi hadapi yang sama, Ustaz Wan Abdul Halim hadapi yang sama. Kalau kami buka firma ataupun kami bukalah satu office untuk menyelesaikan persoalan-persoalan, boleh jadi kaya, tuan-tuan. Allah SWT. Bayangkan kalau kes orang tu ada 100,000, kita cas RM100, contoh. Banyak saya. Boleh tukar motor besar 14 butir, tuan-tuan sekalian. Boleh beli.
Tak, tapi kita buat secara sebab kita suka benda ni. Kita suka. Sebab kata Nabi SAW, ta'allamul fara'idha wa 'allimuha an-nas. Belajarlah faraid dan ajarkan kepada manusia. Fa inni mur'un maqbudun wa inna hadzal ilma sayuqbad. Dan sebab dia kata Rasulullah, aku ni akan wafat dan ilmu ni akan diangkat. Cara ilmu ni akan diangkat tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ramai asatizah rasa takut, rasa gerung nak mengajar faraid ni, sebab dia kata inilah ilmu awwalu ilmi, awal ilmu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dada-dada para ulama. Maka ada ulama mengatakan, menafsirkan maksudnya dimatikan para ulama. Maka ada orang takut mengajar, malah aku mengajar walaupun dia lulusan syariah, dia kata aku malah mengajar tak bab ni. Tapi ada juga ulama menafsirkan dengan tafsiran yang lain, khususnya ulama muasarah ini, dia menafsirkan maksudnya ilmu ni akan diangkat, iaitulah pada akhir zaman orang tak nak guna sistem faraid lah. Salah satu pandangan ulama. Jadi bagi kita yang mengajar ni lega sikit lah, mungkin panjang lagi umur, terutama macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan kebetulan pula hamba bukanlah seorang yang alim, cuma sedikit kita tahu sikit-sikit yang boleh kita ajar kepada masyarakat, ilmu yang kita pernah belajar daripada Al-Fadhil, Ustaz Tuan Siddiq, Tuan Muda, daripada para ulama di Mesir dahulu, waktu kita belajar tahun 3 dan tahun 4, yang mana ilmu mereka ni kita praktikkan dan kita amalkan. Moga-moga bersisilah lah dapat pahala, kita dapat pahala dan dapat pula kepada orang lain. Yang hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekali lagi, di samping saya membuat kuliah live tentang isu-isu viral, tentang masalah-masalah pusaka ni, saya juga memberi peluang kepada tuan-tuan untuk berwakaf untuk pembinaan surau milik yang diasaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Arman. Saya telah tag nama Ustaz Arman kat situ. Saya juga telah letak nombor telefon dia. Saya letak juga nombor akaun madrasah dia bagi siapa yang berminat untuk berwakaf. Walaupun serendah RM1 sen sekalipun, ikut ikhlas masing-masing. Tuan-tuan yang telah kehilangan ibu dan ayah, isteri ataupun suami ataupun anak-anak, apa benda kita nak bagi pada mereka sebagai hadiah, salah satunya kita buat wakaf dan kita niatkan untuk mak ayah kita, insya-Allah. Jadi pakat-pakat share. Mungkin kita tak mampu nak berwakaf, mungkin orang yang melihat apa yang kita kongsikan ini mendapat manfaat, insya-Allah. Baik hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Isu yang biasa kita sentuh tentang bab pusaka ialah perebutan pusaka. Perebutan. Saka orang tak berebut, saka liar, saka rimah, orang tak berebut saka, tapi orang berebut tentang harta pusaka. Orang berebut yang ni. Dan hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, apa punca dia jadi perebutan pusaka antara sianu dengan sianu, si fulan ke sana ke sini ke sana, berebut harta pusaka, sedangkan adik-beradik yang sama. Tak, ini belum kira adik-beradik tiri, belum kira ayah mempunyai cawangan syarikat yang besar. Ada 2 syarikat, ada 3 syarikat, ada 4 syarikat, ada 1 syarikat yang declare dengan LHDN, ada 3 tak declare, maksudnya tak tahu bila masa dia nikah, tapi dia ada cawangan pula yang lain. Maka itu tak kira yang tu. Kita kira yang satu ibu satu bapa ni, mak sama, bapa sama, susu jenis yang sama, makan makanan yang sama, dalam rumah yang sama, pun berbalah oleh sebab harta pusaka. Kenapa jadi macam ni? Mari kita kupaskan pada malam ni, tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa sebab ataupun apakah puncanya. Salah satunya hadirin mata Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ialah kita ni kurangnya iman. Kurangnya iman. Iman ni dapat dijual beli tak? Tak dapat. Iman tak dapat dijual beli, kata Kumpulan Rehan. Tidak dijual di pasar, tidak didapat di tepi pantai. Tak ada belaka. Pergi ke Maiding, IKEA ke, pergi ke Tesco ke, pergi ke mana-mana tuan-tuan pasar raya, pergi ke Halal Mart pun tak akan jual iman, kecuali ubat gigi jenama iman. Iman koko, tu ada. Kokotin tak ada iman, kokotin dan sebagainya. Maksudnya iman tak dapat dijual beli. Jadi bila kurangnya iman, dia sanggup membuat satu perkara membatasi sepatutnya orang beriman tidak akan buat macam tu. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan kisah 6 Jahannam. Ni kisah menarik. Berlaku di Taman Meru ni. Taman Meru Ipoh, bukan Kelang. Taman Meru Ipoh. Bagaimana seorang anak yang menjaga bapa dia. Ni saya dah cerita banyak kali, mungkin tuan-tuan pernah dengar. Maka buat-buatlah tak pernah dengar cerita ni tak. Ada seorang dia adik-beradik 6 orang. Adik-beradik 6 orang. Adik-beradik 7 orang, tahu tak?
Yang jaga ayah dia ni anak yang ketujuh, anak bongsu. Dia jaga ayah dia. Akhirnya satu hari ayah dia panggil dia. Ayah dia kata, adik, biasa adik bongsu, dia panggil adik, ayah nak bagi rumah ni ke adik. Ayah bagi ke adik. Pergi jabat tanah, tukar. Masa ni ayah sihat lagi. Jadi adik dia ni dikatakan kepada saya, waktu dia cerita pada saya, dia kata, ustaz, saya tak nak benda ni, saya tak nak. Tapi ayah bagi, maka saya terimalah. Tu biasalah. Ayat tu biasa. Ayat panggil ayat rare, ayat tu. Kemudian hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tiba-tiba adik dia dapat tanah dan dapat rumah. 6 adik-beradik yang lain dapat tahu bahawa ayah telah tukar nama, hibahkan tanah tersebut kepada adik yang bongsu tadi. Bayangkan tuan-tuan, keluarga ni keluarga bukan harmoni, keluarga berantakan. 6 orang ni pun balik, jarang-jarang balik kampung. Kalau balik kampung pun tengok ayah, how do you do, nak makan budu dan sebagainya, tengok ayah, sihat tak sihat. Tak, bukan nak pergi rawat ayah, bukan nak salam dengan ayah, bermesra-mesra dengan ayah. Tak, sekadar tanya, hai-hai, bye-bye. Tu je. Memang tidak ada keakraban dengan ayah dan tidak ada keakraban antara nak 7 adik-beradik ni. Tapi bila mana sentuh bab harta pusaka, terus 6 orang ni buat pakatan harapan. Buat pakatan harapan, pergi jumpa ayah. Ayah ni bukan tun, ayah pergi jumpa ayah dia. Dia kata kepada ayah, ayah kenapa bagi kepada adik seorang? Ayah ni tak adil walaupun parti keadilan. Contoh saya bagi, ayah ni tak adil. Dia kata, minta maaf, bukan saya nak masukkan politik, tapi politik tak boleh pisah dengan agama. Jadi keturunan Allah SWT ketika tu, dia sebut bapa ni why ayah bagi kepada adik seorang? Kami ni anak-anak ayah juga. Sedangkan mereka ni semua ada jawatan, ada pangkat dan sebagainya. Maka ketika itu Allah SWT, waktu 6 orang ni balik bertemu dengan ayah dan torture ayah, lecture ayah dan sebagainya. Bayangkan anak deraka ialah anak yang meninggikan suara kepada mak ayah dia. Tu anak deraka. Ingat, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Anak deraka yang meninggikan suara. Kecualilah mak ayah tu jenis penyakit telinga, memang kena tinggi suara, kalau tak dengar tu lain. Tapi mak ayah sihat, tapi kita tinggikan suara, hukumnya adalah haram. Dosa, kena minta maaf. Nah, dosa dan kena minta maaf. Jadi adik yang bongsu ni dia pergi kerja, tak tahu bahawa abang-abang dah balik bagi lecture. Kemudian ayah dia call adik ni. Dia kata, adik balik segera. Balik adik, balik segera. Ketika tu hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, rupa-rupanya apa yang mereka cakap dengan ayah ni mereka rakam. Sampai ayah tu kata, kalau macam tu aku ambil baliklah tanah tu, aku ambil baliklah geran tanah tu. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, seorang ayah dan ibu, bila mana dia beri hadiah ataupun hibah kepada anak-anak dia, mereka boleh ambil bila-bila masa kembali apa yang mereka berikan. Saya ulang sekali lagi. Ibu ayah yang beri hibah kepada anak-anak dia, bukan menantu, anak-anak dia, dia boleh ambil balik bila-bila masa. Boleh ambil. Hukumnya boleh. Tapi kalau anak-anak bagi harta kepada ayah, bagi tanah ke ayah, bagi kereta ke ayah, bagi motor ke ayah, tak boleh ambil balik. Tapi mak ayah kalau bagi apa-apa pada anak-anak, boleh ambil. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham ya? Ketika tu tuan-tuan Allah SWT, baliklah adik. Balik adik. Kata ayah dia, kamu macam ni lah, bagilah balik tanah tu. Bagi balik pada tanah. Maka kata adik tadi, ayah, saya memang tak nak tanah ni, tapi ayah bagi kat saya. Dengan cakap lembut kepada ayah dia. Maka yang 6 orang ni, dengan keadaan muka tapuh hati hadirin mati Allah SWT, akhirnya bila dengar ayah cakap ambil balik itu, legalah mereka ni. Pun balik, brum balik. Maka tuan-tuan mati Allah, sejak hari itu ayah tu mengalami mungkin sakit, tekanan dan sebagainya. 2 minggu dia sakit. Lepas sakit, hadirin mati Allah SWT sekalian, dia panggil ayah, dia panggil anak dia, tengah sakit ni, anak bongsu tadi. Dia tanya pada anak bongsu dia, kamu dah tukar ke belum nama geran tanah tu pada nama abah? Maka jawab dia, abah, saya tak tukar lagi, tak dan lagi nak tukar. Maka kata ayah dia, kalau macam tu kamu jangan tukar, kekalkan nama tu nama kamu. Ni tuan-tuan mati Allah, titik tolaknya berlakunya Perang Dunia Ketiga.
Kemudian ayah tu mati. Selang berapa lama, ayah pun mati. Saya nak masukkan sini hadirin mati Allah beberapa perkara. Yang pertama, isu perbalahan adik-beradik dengan sebab kurangnya iman. Kita kalau kita ngaji, memang betul kalau kata hak pusaka ni, semua orang ada hak. Kalau anak-anak ada hak belaka. Tak kira mau jawatan besar, jawatan kecil, kacak, tak kacak, orang hijau, kuning, oranye, biru pekat, ikut mu lah. Tapi memang betul ada hak. Cuma di samping ada hak, kamu kena sedar juga di sana tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala ada disebut sebagai kebertanggungjawab. Tanggungjawab tu kena ada. Apa tanggungjawab dia? Tanggungjawab adalah hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak melihat harmoninya keluarga. Walaupun kadang-kadang biar kita berduka cita, tapi harmoninya keluarga. Kalau kita dah ada rumah sendiri, contoh di Ipoh. Kalau kita ada kereta sendiri, contohnya di Ipoh, di Kelantan, di Terengganu, mana-mana. Tiba-tiba kita nak balah dengan adik yang tidak ada apa-apa. Tak semena-mena tuan-tuan Allah SWT perbalahan berlaku. Jadi apa terjadi kepada keluarga ni? Kita akan sambung pada penghujung bicara. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan, lemahnya iman ataupun kurangnya iman menyebabkan orang jadi berebut-rebut harta pusaka antara adik-beradik. Yang kedua, tamak. Tamak ni orang panggil sangat mencintai dunia lebih daripada segala-galanya. Sanggup dia tendang adik-beradik tak apa. Sanggup tendang mak ayah, asalkan dia dapat apa yang dia nak. Ni spesies Fir'aun, spesies Haman, spesies Qarun, spesies Abu Jahal. Yang mereka mengutamakan dunia lebih daripada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dah berlaku dalam keluarga ni. Banyak. Kalau dengan adik-beradik, Masya Allah, Tabarakallah, berkira sungguh, seposeng tu berkira tu. Seposeng pun kira. Tapi kalau dengan kawan-kawan, Allah, 10 riyal tu celah gigi. 100 tu bagi gitu, lepas gitu je. Tapi kalau adik-beradik, duit raya, nak bagi duit raya ke anak saudara ni, ketor kepala lutut. Tapi kalau anak orang lain mari, kita bagi banyak pada dia. Ini kepelikan yang berlaku tuan-tuan Allah SWT. Tamak ni macam mana? Dia dah ada harta, tapi dia tak puas hati lagi. Dia nak pula apa yang ada pada orang tersebut biar dapat pada dia. Ni tamak. Dan tamak ni lah yang menghasut setengah manusia. Akhirnya berebut-rebut antara adik-beradik. Saya yasin tuan-tuan Allah SWT, dia ada punca dia. Punca dia sama ada datang daripada diri sendiri, kurangnya iman, ataupun dia ada faktor pendorong dia. Salah satunya contohnya kebiasaannya isteri dia. Contoh suami dia. Contoh anak-anak dia. Abah, minta abah. Mak, minta mak. Abah, ayah, dan sebagainya. Ni minta. Maknanya pendorong untuk melakukan ketamakan itu berpunca daripada pihak yang kedua ataupun yang ketiga. Ini banyak berlaku. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebab dengki. Dengki kadang-kadang. Sedangkan dia tahu bahawa apa hak orang tu dapat, kenapa lebih, kenapa dia kurang, dia dengki. Ada juga orang dari kalangan wanita contohnya, dia dengki kenapa Allah bagi lelaki lebih daripada perempuan. Perempuan pun nak pakai pitih juga, nak pakai duit juga, kenapa dapat lelaki lebih daripada perempuan. Ini diskriminasi gender. Sampai tahap tu dia mencabar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, antara yang banyak juga berlaku, dia sebab gelojoh. Kadang-kadang mak ayah tak mati lagi, dah cerita dah, ayah, macam mana harta ayah ni? Siapa yang akan dapat? Siapa yang akan takbir harta ayah? Mak, barang kemas mak tu bila nak bagi ke Kak Long, bila nak bagi ke Kak Kia, bila nak bagi kepada Mek dan contoh sebagainya. Tamak. Ayah sehat lagi, makan tokak Ali 14 tokak sehari. Mak Kacik Fatimah tu buat ulang je. Kuat, gagah lagi. Tapi Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan, anak-anak tak sabar. Dengan harta yang diberi, kadang-kadang gelojoh. Dan gelojoh sifat ajil ni ialah sifat daripada sifat setan. Tuan-tuan, setan sangat suka kepada orang yang gelojoh. Maka hadirin mati Allah SWT, salah satu, banyaklah faktor dia. Itulah salah satu yang boleh kita katakan punca-punca perebutan pusaka ataupun perebutan harta sampai tahap berbalah antara adik-beradik disebabkan banyaknya isu-isu yang terjadi. Baik.
Hadirin mati Allah SWT. Tuan-tuan kalau nak bertanya pada saya, boleh. Kalau saya cuba jawab, saya jawab lah. Kalau tak boleh, kita beri kepada orang yang lebih berautoriti untuk menjawab. Ada soalan daripada Atik Al-Fandani. Ustaz nak tanya, ada salah seorang adik-beradik diam diri bila dia tidak dapat bahagian faraidnya dengan alasan tak nak bergaduh. Apa hukumnya Ustaz sedangkan hak dia dinafikan? Ada beberapa perkara yang boleh kita bahas tentang soalan ini. Nombor satu, tuan Allah Subhanahu Wa Taala, berdiam diri itu sama ada dia redha ataupun tidak. Kita boleh kata as-sukut alamatur redha. Senyap tandanya kita setuju. Tapi kena tengok pula, ada orang senyap bukan dia setuju. Senyap sebab dia tak nak panjangkan macam kes ni. Tak. Yang pertama kita kena tanya, setuju ke tak setuju dengan pembahagian tersebut. Bila mana kita sebut tentang faraid, faraid tidak mungkin faraid menafikan hak orang. Tak mungkin. Saya ulang sekali lagi, ya, saudara Atik Al-Fandani. Mustahil faraid menafikan hak ahli waris yang layak. Mustahil. Kecuali dia beri bukan dengan cara faraid. Itu pasti akan berlaku ni penyelewengan dan ada pihak-pihak yang takkan dapat hak-hak mereka masing-masing. Jadi saya percaya kemungkinan dia tidak mengikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mengikut hukum kepala otak sendiri yang menyebabkan jadi macam tu. Tapi kalaulah terjadi macam tu juga, contoh sepatut dia dapat RM10, tiba-tiba dapat RM5 je. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dia redha, tak jadi masalah. Tidaklah dia berdosa. Tetapi kalau dia tidak redha, maka orang yang akan mengambil hak dia itulah yang akan berdosa. Dan ada juga orang cakap, Ustaz, saya tak nak panjangkan kalam, saya tak nak balah dengan mereka, saya biarlah saya tarik diri Ustaz. Contoh, boleh kita buat demikian, tapi dengan syarat kena maklum kepada mereka. Siapa mereka ni? Yang over dengan limit tadi, yang jenis over not lebih tu, kena maklumkan, wahai fulan, kamu sepatutnya dapat banyak ni saja, tapi kamu telah mengambil hak aku dan sebagainya, aku redha. Tapi kena maklum kepada mereka, takut mereka kekal dalam keadaan sesat dan dallu wa adallu, sesat dan menyesatkan orang lain pula. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita, tuan sekalian. Ada satu soalan je pada malam ni, alhamdulillah. Ada soalan daripada Yung Dias. Macam mana Ustaz kalau seorang ibu sanggup melaga-lagakan dan memburukkan anak-anaknya dengan ayah, anak dengan anak demi untuk menukarkan semua harta ke atas nama ibu dan adik paling bongsu? Ini salah satu yang banyak juga berlaku dalam masyarakat kita. Masyarakat kita yang ada setengah melebihkan setengah yang lain. Betul, dari sudut kasih sayang tak boleh kita nak banding ataupun tak boleh kita nak bagi sama rata. Abang sulung lain, abang tengah lain, abang long lain, abang lang, macam-macam lah, adik bongsu lain. Baik, saya pernah dapat situasi macam ni. Sama juga yang berlaku di Pulau Pinang. Bagaimana ada seorang mertua dia ni yang tanya saya, ni menantu. Dia kata isteri tak dapat apa-apa. Sebab apa? Habis harta dapat kepada adik bongsu dia saja. Dan mak lebih mendengar kalam adik bongsu daripada kalam adik-beradik yang lain. Ada juga macam ni. Kok mana pun kita kena sedarkan. Saya sebut tadi, tak ada ilmu lah ni. Dia tidak ada ilmu dan tidak ada iman. Kena sedarkan kepada mak tersebut. Dan kena sedarkan kepada adik tersebut, kamu tak boleh buat macam ni. Sebab kita orang Islam ni bukan sekadar duduk di dunia. Dengar orang Islam bukan duduk dunia je. Kita lepas masuk dunia, habis dunia ni masuk kubur. Dan masuk dalam kubur bukan jadi macam binatang, bukan jadi macam animal. Masuk dalam kubur kerah gitu je, hancur macam tu. Tak, kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan soal. Itu baru kubur, belum masuk lagi urusan di akhirat. Kena ingatkan. Macam mana nak ingat Ustaz? Saya tolong ingatkan, saya kena nampak. Saya tolong ingatkan, saya pula dituduh gila harta. Kita cari orang yang boleh dia hormat. Kalau mak kita cari adik-beradik mak yang mana yang dia hormat. Maka bagi tahu pada Kak Long, Abang Long, Ayah Long dan sebagainya, tolong Ayah Long nasihat pada mak. Tolong cari orang yang ketiga. Kalau kita tak boleh nak berdepan dengan dia, cari pihak ketiga untuk nasihati. InsyaAllah, tuan-tuan Allah. Dan samping tu, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mak tu sedar atas apa kesilapan yang telah lakukan. Baik, itu dua soalan yang baik daripada sahabat-sahabat kita pada malam ni. Kalau ada soalan boleh cari tanya. Dan saya pergikan kepada isu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Isu yang sekarang ni yang paling popular sekarang tentang isu wasiat. Wasiat. Wasiat ni boleh dibuat tak dengan cara kita cakap saja? Apa dia wasiat? Wasiat ni secara mudahnya kita boleh sebut pesanan kita.
dan dia berkait dengan mati. Contoh, Pak Mat dia kata Kiah isteri dia. Kiah kan paling popular sekarang. Dia kata ataupun sayang, tak kira lah Mat nak ke, dia kata Mat, kalau hamba mati nanti, mu jangan nikah lain. Itu wasiat tak? Ya, itu wasiat. Dah boleh ikut tak? Tak boleh ikut. Tak. Wasiat dia berkait dengan mati. Kalau abang mati kalau abang tak ada satu masa nanti, kalau abang dah dead, macam-macam dia kata, bila kait dengan mati, itulah wasiat. Dengar kalau kait dengan mati. Kalau dia kata, kalau abang pergi sekolah nanti, kamu ambillah kereta ni, itu bukan wasiat, itu syarat. Wasiat dia kait dengan mati. Baik, jelas semua dah? Wasiat dia berkait dengan mati. Saudara Nazrul Azmi tanya, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya Ustaz, kalau rumah peninggalan arwah atas nama ibu saya, bagaimana untuk nak faraid atau jatuh ke anak pertama? Tak. Rumah peninggalan arwah atas nama ibu saya, bagaimana nak faraid? Baik, siapa yang mati tu? Arwah tu siapa? Arwah ibu ke? Baik, kalaulah arwah ibu, kita pergi jawab saka lah. Dia tidak jatuh. Anak-anak ni saya sebut dah kemarin, anak-anak tak kira anak sulung, anak tengah, anak tepi, anak ujung, semua sama je. Tak kira anak pertama lelaki, anak kedua perempuan, tak kira macam tu. Dia kira kalau saya contohnya anak-anak saya ada 5 orang. Ada 4 lelaki, seorang perempuan. Kira macam tu je. 4 lelaki, seorang perempuan. Tak kira pula anak pertama lelaki Ustaz, anak kedua perempuan. Tak payah khabar gitu kepada orang yang kita nak tanya masalah faraid. Sebut saja anak lelaki 3 orang, anak perempuan 2. Sebut macam tu. Tak perlu sebut satu persatu secara detail. Sebab sama saja. Kalau sebut anak, ada kadar yang syarak telah tetapkan, lidzakari mislu hazzin unsayaini. Baik. Tak akan jatuh kepada anak pertama, dapat juga kepada anak-anak yang lain. Jangan risau. Okey, kita sambung tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala tentang pusaka tadi. Bila sebut tentang wasiat tadi. Jadi wasiat ni dia kait dengan mati. Dia kait dengan mati. Boleh tak Ustaz saya nak buat wasiat dengan mulut saja? Boleh, dengan syarat ada saksi. Ada saksi. Alal aqal 2 orang saksi. Saksi ni kalau boleh biar saksi yang segar bugar. Jangan saksi yang sakit macam mak kita juga. Tak, jangan. Saksi siapa? Orang duk katil sebelah dekat tempat nazak tu, atau tak boleh? Tak. Maka tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila sebut tentang wasiat, wasiat ni ada wasiat yang syar'i, ada wasiat yang tidak syar'i. Ada wasiat yang kita kena ikut, ada wasiat yang tak perlu kita ikut. Wasiat yang perlu ikut contohnya apa? Dia kata kalau abah mati nanti, harta abah ada 12 juta rupiah, contoh. 1 juta ni rupiah tolong bagi kepada masjid. Contoh, itu wasiat yang syar'i, kita kena ikut. Selagi mana tidak lebih daripada 1/3. Ada wasiat tidak syar'i. Contoh dia kata apa? Kalau abah mati satu masa nanti, buat batu nisan tu bentuk KLCC atas kubur abah. Kalau mu tak buat, abah akan jadi atu gigi punamu. Contoh. Maka tu tak syar'i, tak perlu ikut. Dia kata kalau abah mati nanti, mu kena berdiri dekat kubur abah selama 3 jam. Jangan duduk, diri je. Itu tidak syar'i, maka tak perlu ikut. Ataupun yang paling popular sekarang, contohnya isteri kata pada suami, abang kalau saya mati nanti abang jangan kahwin tahu. Jangan kahwin, janji dengan saya ya. Kalau saya mati jangan kahwin. Ada suami tak kahwin betul. Ada juga yang satu yang sangat hebat, satu kisah. Seorang suami ni, Masya Allah, tabarakallah. Selepas isterinya meninggal dunia, dia sokmo ni always pergi ke kubur, bawa air, pergi kat kubur, bukan bawa air, pergi kat kubur, balik daripada kubur isteri dia menangis. Lepas tu esok pergi pula kat kubur, kemudian balik menangis. Ulang alik, jadi anak-anak tengok ni, Allah siangnya pada ayah, anak-anak kata, kesian kat ayah. Sebab apa? Ayah ni setia sungguh pada mak, sedih sungguh, mak mati. Kemudian adik-beradik ni buat mesyuarat dalam WhatsApp group. Buat WhatsApp group baru. Tak ada ayah kat situ, buat WhatsApp group. Dia kata kalau macam ni kita buatlah, kita carilah seorang lagi pasangan untuk ganti mak, arwah mak, bayar ayah segar sikit, gembira. Jadi bila mana satu hari wakil anak ni bertemu dengan ayah. Ayah tengah balik daripada kubur. Dia kata, ayah, kami tengok ayah ni sedih sangat. Balik daripada kubur menangis-nangis. Ayah sangat setia pada mak, bagus ayah. Macam ni lah adik-beradik dah bincang, kami nak cari seorang untuk jadi calon supaya ayah kahwin.
Ayah ni bila dengar cakap macam tu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, lagi kuat ayah menangis. Maka jawab yang wakil anak tadi, dia kata, subhanallah, hebatnya ayah. Betul-betul setia pada mak kita, nak bagi tawaran nikah seorang lagi pun dia menangis kuat. Dia kata, bukan macam tu. Aku menangis ni sebab apa? Sebab makmu telah buat wasiat. Selagi kubur dia tak kering, jangan kahwin. Ni wasiat dia. Wasiat isteri dia. Selagi kubur dia tak kering, jangan kahwin. Kata anak dia, ya Allah, hebat wasiat mak tu. Hebat. Yang lagi hebat ni menyebabkan aku menangis. Dia kata apa? Tadi aku baru balik bertembung pula dengan adik arwah isteri dia. Adik dia bawa air, botol air. Dia tanya, aku tanya pada adik dia, adik ipar dia, kamu nak ke mana? Dia kata, nak ke kubur kakak. Kamu buat apa? Sebab kakak wasiat kat saya, kalau mati dia, tolong siram hari-hari atas kubur tu. Bayangkan tuan-tuan, bertembungan dua wasiat. Wasiat yang pertama kepada sang suami, jangan kahwin selagi mana kubur dia tidak kering. Wasiat kedua bagi pada adik dia sendiri, tolong siram kuburnya tiap-tiap hari. Maksudnya mana? Takkan kering kubur tu, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maksudnya ialah wasiat macam ni tidak syar'i. Tak perlu kita ikut wasiat tersebut. Kalau ikut juga, dak cerdiklah kita, tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala atas wasiat yang tidak bagus itu. Kemudian terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ada soalan yang diberikan, yang ditanya oleh sahabat-sahabat kita, daripada Suryati Fazma. Ustaz, contoh, mak pernah wasiat pada anak sekeping tanah ni, mak nak beri kat alung seorang, orang lain jangan tutup, ni hak alung. Macam mana tu? Adakah jadi hak alung 100%, anak lain tak boleh tutup? Baik, terima kasih pada soalan. Kita tak masuk lagi. Wasiat ni terbahagi pada dua. Tadi syar'i, tidak syar'i. Ni bahagian wasiat pula. Wasiat ada kepada ahli waris dan wasiat bukan kepada ahli waris. Wasiat kepada waris maksudnya waris-waris yang layak terima pusaka kita. Siapakah mereka? Manhum? Siapakah mereka? Waris yang paling dekat sekali ada 5. Ada riwayat kata ada 6. Yang pertama, waris ni disebut waris, iaitulah ayah pertama, yang kedua ibu, yang ketiga suami, yang keempat isteri, yang kelima anak lelaki kita, yang keenam anak perempuan kita. Ada berapa? Ada 6. Ini sebut waris utama. Baik, kalau wasiat kepada ahli waris, dengarnya Puan Suryati, dengar. Kalau wasiat kepada ahli waris, macam kes yang tanya tadi, dia wasiat nak bagi kepada alung seorang je. Alung ni anak-anak lain ada lagi ni. Maka perlu kepada persetujuan waris-waris yang lain. Saya ulang sekali lagi. Kalau buat wasiat kepada ahli waris yang layak terima pusaka, mesti mendapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Waktu bila persetujuan ni? Waktu buat wasiat tu ke? Jawapannya kata ulama', waktu nak melaksanakan wasiat tadi. Contoh, mak dah mati, alung buat keluar wasiat. Ni, mak dah wasiat kat aku, tanah ni dapat kat aku seorang. Ketika tu, anak-anak lain kata, tak apalah long, sebab kamu duduk kat kampung, kamu ambil lah. Semua setuju, ambil lah. Maka, dapat kepada alung tadi. Memang anak-anak lain kalau tak menuntut, dapatlah kepada alung. Tapi waktu alung buat keluar wasiat tadi, tak. Wasiat tadi buat keluar, dia kata ni, mak bagi kat alung seorang je. Ketika tu, anak yang kedua kata, tak boleh long, kami pun nak juga. Nombor 3 kata, tak boleh long, kami nak juga. Maka wasiat tu dari sudut syar'inya, terbatallah wasiat tersebut dan kembalilah kepada hukum pusaka itu. Itu kena jelas tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang wasiat, wasiat kepada ahli waris. Adapun wasiat kepada bukan waris. Siapa dia bukan waris? Bukan waris ni terbagi kepada 2. Sama ada betul-betul bukan waris kita. Contoh, anak angkat kita. Contoh, anak susuan. Contoh, anak bekas makwa kita. Contoh, anak bekas jiran kita, anak Tok Imam, anak Piu Said yang tidak ada kena-mengena. Maka, itu disebut bukan waris. Bila sebut bukan waris, maka dia tertakluk kepada maksimum wasiat yang boleh diberi 1/3 sahaja. 1/3 sahaja. Tapi kalau nak beri lebih daripada 1/3, nak bagi semua, nak bagi setengah,
mestilah mendapat persetujuan waris-waris yang lain juga, seperti mana yang pertama tadi. Maka jelas kepada kita tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bagi sahabat-sahabat yang menjual produk wasiat, tolong cerita terang-terang kepada kita punya klien. Jangan kita cerita separuh-separuh, sebab ada benda yang boleh dicabar, ada benda tak boleh dicabar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dekat masuk isyak dah. Terima kasih Ustaz Zuhdi. Lawa spek Ustaz Zuhdi lagi lawa, insya-Allah. Baik. Kemudian terima kasih Allah SWT sekalian, itu sedikit sebanyak yang kita bicarakan. InsyaAllah esok kita akan bicarakan isu hibah pula dengan izin Allah SWT. Cuma kalau ada persoalan-persoalan, sangat baiklah kita kongsikan bersama-sama dengan masyarakat. Dan pada malam ni saya ulang sekali lagi, ini iklan yang ketiga. Live ini bukan sekadar untuk saya menyampaikan isu-isu semasa tentang faraid. Saya juga ingin kempen kompang-kompangkan kepada sahabat-sahabat semua, iaitulah wakafan untuk madrasah yang diasaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Arman di Sungkai sana tu, Madrasah Al-Iman di Sungkai. Kalau tuan-tuan pergi ke restoran buluh kat Sungkai tu, keluar exit daripada tol Sungkai, kita nak pergi ke restoran nasi buluh ke apa, bambu tu, Madrasah Ustaz Arman ni berdepan betul dengan restoran bambu tu. Jadi tuan-tuan makan kat situ boleh tengok madrasah. Saya biasa 2-3 kali juga makan kat situ, sedap sungguh. Harga pun sedap juga. Jadi hadirin Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, madrasah ni sedang nak bina surau. Kalau semalam dan kemarin saya iklankan kepada tuan-tuan untuk Masjid Qaryah Baluk, untuk tambah bumbung yang baru, tukar bumbung. Jadi pada hari ini nak bina surau. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kelapangan duit, tuan-tuan yang banyak duit, tuan-tuan yang banyak harta benda, tolonglah wakaf. Wakaf niat untuk diri sendiri dan niat juga untuk mak ayah kita telah pergi meninggalkan kita, dan juga isteri, anak-anak dan sebagainya, insya-Allah. Baik hadirin mati Allah SWT, kita ada soalan daripada Encik Tajul. Salam Ustaz, kalau duit KWSP pula macam mana Ustaz? Andai kata saya seorang je jadi penama, adakah daripada yang lain tak ada? Adakah saya seorang saya dapat? Baik. Ini salah satu juga yang banyak kekhilafan berlaku. Penama dalam KWSP Encik Tajul, penama hanyalah wasi. Wasi ni pemegang amanah, bukan ahli amanah. Ahli amanah kena isi borang. Pemegang amanah. Pemegang amanah maksudnya kena keluar, tuan berhak mengeluarkan duit tersebut, tapi bukan ke darah seorang, bukan ambil untuk diri seorang-seorang, tapi kena faraidkan. Kena faraidkan kepada waris-waris yang lain. Sebab ada orang faham penama seorang dia je, dia seorang saja berlayak, ini harta ana yang punya. Bukan, tapi hakikatnya hanya penama itu hanyalah wasi saja. Ingat keluarkan duit dan faraidkan duit tersebut. Suryati Fazma, waris ayah, ibu, isteri, anak lelaki, anak perempuan, bukan waris anak angkat, anak susuan. Lebih daripada itu dapat. Itu catatan. Terima kasih kepada saudari. Terima kasih kepada Ustaz Zuhdi. Selamat berpuasa, selamat hari raya puasa 6, insya-Allah. Jadi sekadar tu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada hamba daripada Ipoh ni, masih lagi yang suasana PKP, jagalah tuan-tuan Allah. Saya tengok ada ramai orang pergi ke IKEA, pergi ke shopping complex. Tuan-tuan, kalau tak ada kerja benda, kalau darurat sangat baru boleh pergi. Kalau tak ada darurat, jangan pergilah tuan-tuan. Tak, walaupun kita rasa bahagia, semakin kita sembuh dah COVID-19 ni, tapi jaga-jaga tuan-tuan, sebab norma baru. Sebab ada orang yang bila buka restoran, masya-Allah, macam orang perok sangat, tak pernah makan di kedai dah. Bersungguhnya janganlah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kekalkan jarak kita, jaga keselamatan tuan-tuan, dan doakan kami dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha kami pada malam ni 3-4 hari ni ialah untuk mengumpul dana bagi sesiapa yang ingin untuk saya iklankan. InsyaAllah saya akan cuba iklankan secara percuma sahaja. Cuma sekadarlah kalau ada sahabat-sahabat yang menderma, dapat juga saham kepada saya sedikit daripada usaha yang kita lakukan, insya-Allah. Mana pahala tu dapat, bukan pitih, dapat pahala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pertama, hamba pakai spek ni bukan untuk bergaya, memang ada masalah mata sikit di sebelah kiri ni. Maklumlah, semakin hari semakin tua walaupun muka nampak muda. Wallahu alam. Sekadar itu saja daripada hamba. Jangan lupa minum kokotin, tin white coffee, apa lagi, halib tin dan sebagainya. Supportlah perniagaan kami dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share dan subscribe channel Ada Hamba Takut, insya-Allah.